Dilema golongan M40 yang turut terjejas ketika COVID-19 melanda negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Kami bawakan perkembangan mengenai perbahasan dan sesi jawab lisan di dalam Dewan menerusi berita Parlimen malam ini. Terus setia bersama kami. Baik, hari terakhir perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2022 atau Bajet 2022 peringkat dasar. Wakil Dungun Wan Hassan Muhammad Ramli pula menarik perhatian Dewan dengan dilema golongan M40 yang ujarnya turut terjejas sama seperti B40. Antara cadangan beliau adalah meminta kerajaan meletak pemerhatian khusus kebajikan M40 dari semasa ke semasa agar golongan itu tidak tergelincir kepada B40 yang kini sudah terlalu ramai. Mereka tidak mempunyai aset yang banyak atau simpanan yang banyak. Namun sayangnya mereka tidak layak mendapat pelbagai bantuan dan insentif yang diberi kepada golongan B40. Lebih memburukkan keadaan, sesetengah dari mereka mempunyai tanggungan anak yang ramai dan keluarga yang besar. Soalan saya, apakah langkah jangka panjang dan jangka pendek kerajaan untuk membantu mereka supaya pendapatan mereka melonjak semula? Yang kedua, apakah ada perancangan untuk pelepasan insurans pendidikan dan perubatan golongan M40 dinaikkan dari RM3,000 kepada RM5,000 dalam cukai pendapatan? Begitu juga mempertimbangkan bantuan keluarga Malaysia di semua tingkat M40 sebagaimana kepada golongan B40. Sementara itu, Wakil Cameron Highlands Ramli Datuk Muhammad Noor dengan nada yang tegas mahu pegawai kerajaan lebih berintegriti dalam melaksanakan tugas terutama soal pembangunan kepada masyarakat orang asli. Izin saya berbahasa orang asli sedikit. Seorang orang asli menghampiri saya. YB, Kinang, Inong. Kuiki peloh ita. Mata mengitik tok igrewil. Relo. Ini bermaksud, YB, saya nak bercerita sikit. Orang asli ni dia bercakap bersenukanlah. Macam mana jalan orang kampung nak elok? Atas ta, terus tanah. Mana batu grewilnya? Benda-benda sedemikian. Dulu orang asli tak peduli. Janji ada jalan. Tapi kalau jalan kita belanja berjuta-juta, tapi substandard yang hanya bertahan 6 bulan, lepas itu hancur, tak guna. Dan saya berharap pegawai-pegawai kerajaan melaksanakan tugas dengan integriti, ketelusan. Mementing jika tidak your political master, menteri atau timbalan menteri tidak mengetahui peraturan dan sebagainya, maklumkan. Rencanakan supaya perancangan kerajaan itu dilaksanakan sebaik mungkin. Tidak ada ketirisan. Dan sikap makan gaji itu kena ketepikanlah. Ya. Bila berkhidmat dengan Jakwa ini, you are serving masyarakat yang ketinggalan. Pastikan apa yang pada mereka sampai. Ya. Ini pula keluhan peserta Felcra yang mendapat pulangan dividen yang rendah atau tidak terima langsung. Untuk itu, Wakil IGAN Ahmad Joni Zawawi mencadangkan agar kos pembangunan ladang dilupuskan.
Saya pernah membawa isu ini di Dewan Yang Mulia ini, tetapi hingga kini ramai peserta masih mengeluh dan tidak berpuas hati dengan pengurusan FEKRA di kawasan parlimen saya, khususnya mengenai agihan dividen yang begitu sedikit dan tidak setimpal dengan kawasan tanah yang mereka miliki. Malah ada yang tidak menerima dividen langsung. Menurut jawapan Yang Berhormat Menteri Pembangunan Luar Bandar sebelum ini, salah satu sebab para peserta tidak menerima dividen ialah kerana mereka masih lagi menanggung kos pembangunan tanah. Saya muskil kerana ladang sawit FEKRA di kawasan saya sudah hampir 28 tahun dan tidak mungkin para peserta masih menanggung kos pembangunan. Oleh itu saya mencadangkan supaya kos pembangunan ladang ini, jika benar-benar masih ada, dilupuskan oleh kerajaan bagi memastikan para peserta mendapat pulangan dividen. Isu nelayan laut dalam pula diketengahkan Wakil Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal. Beliau mahu diwujudkan skim dan latihan bagi membolehkan lebih ramai penglibatan golongan muda dalam sektor berkenaan. Tidak ramai warga tempatan yang sanggup bekerja sebagai nelayan laut dalam yang penuh dengan cabaran dan risiko. Pekerjaan ini bersifat 3D. Dirty, difficult and dangerous dengan izin. Bagi menggalakkan penglibatan nelayan-nelayan muda sebagai nelayan laut dalam, peruntukan khas dicadangkan bagi mewujudkan skim dan program latihan, internship agar persepsi buruk berkenaan 3D ini dapat dilenyapkan. Dalam pada itu, Datuk Syed Abu Husin turut menjelaskan peruntukan RM150 juta untuk tahun ini bagi tujuan pembiayaan program pemodenan vessel dan mekanisasi peralatan diakui satu usaha yang baik ke arah nelayan berdaya saing mengikut standard antarabangsa. Namun katanya, terdapat syarat yang merumitkan kepada nelayan golongan muda yang tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Wakil Baram Anyi Ngau mengusulkan baik pulih klinik-klinik kesihatan di kawasan pedalaman. Malah terdapat kawasan yang memerlukan hospital kerana jarak antara sesebuah kawasan dengan kawasan yang lain agak jauh. Klinik-klinik desa yang lain, Beluru, Longmu, Long Bangak, semua klinik di kawasan saya, di kawasan Baram ini, dia pun memang jauh, tetapi keadaan klinik ini sangat menyedihkan. Semasa COVID-19, mereka ini, klinik inilah yang jadi PPV ini. Tetapi keadaan di kat situ, kelengkapan yang ada di klinik ini adalah yang perlu diperbaiki ini. Pencapaian sektor pelancongan Sarawak dilihat lebih rendah berbanding negeri-negeri lain. Justru Wakil Tanjung Manis, Insinyur Yusuf Abdul Wahab mengusulkan agar produk-produk dan tempat-tempat pelancongan baharu di Sarawak dibangunkan. Beliau memohon Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTEK) dapat membantu kerajaan negeri dalam usaha mempromosikan kawasan-kawasan di Sarawak sebagai destinasi pelancongan. Sarawak memerlukan produk-produk pelancongan yang baharu dan tempat-tempat melancong yang baharu untuk menarik lebih ramai pelancong ke negeri ini. Kawasan Tanjung Manis juga tidak kurang dari segi produk pelancongannya yang sangat menarik untuk dilawati. Namun mungkin kerana kurangnya promosi dan akses kepada pelancong, maka banyak tempat yang menarik tidak diketahui ramai. Serta memberi insentif dan dana peruntukan untuk membina prasarana pelancongan di tempat-tempat tertentu untuk menggalakkan industri pelancongan tempatan dan meningkatkan ekonomi rakyat tempatan. Dalam pada itu, Insinyur Yusuf terus mengusulkan usaha baik pulih sekolah-sekolah daif di Sarawak diteruskan setiap tahun. Untuk makluman, negeri Sarawak mempunyai lebih daripada 1,000 buah sekolah daif yang sudah sampai masanya untuk diperbaiki atau dibina baru. Saya menyambut baik usaha Kementerian Pendidikan untuk membaiki sekolah-sekolah daif di Sarawak. Walau bagaimanapun, saya berharap agar lebih banyak peruntukan dikhususkan untuk tahun-tahun yang akan datang.
Sekolah-sekolah daib memberi kesan negatif kepada psikologi murid-murid, guru-guru, pentadbir sekolah maupun ibu bapa kerana keselamatan dan keselesaan anak-anak didik di sekolah itu tidak terjamin. Kemenjadian murid-murid yang belajar dalam sekolah-sekolah daib ini boleh terjejas dan potensi sebenar mereka mungkin akan terbantul. Di Blok Pembangkang, Wakil Batu Gajah V. Sivakumar pula menyentuh mengenai Jabatan Penjara Malaysia selain memberi beberapa cadangan untuk meningkatkan kecekapan sistem penjara. Saya juga mencadangkan supaya kaki tangan Jabatan Penjara Malaysia ditambahkan dengan 10,000 anggota pengambilan baru untuk memastikan kecekapan dan keberkesanan sistem penjara di negara kita. Baru-baru ini, Kementerian Kewangan telah meluluskan kenaikan bayaran insentif pengawasan banduan daripada RM150 kepada RM200. Ini adalah suatu yang baik dan saya sokong. Namun, mohon juga bayaran ini diperluaskan kepada anggota dan kaki tangan yang ditugaskan di ibu pejabat penjara dan pusat-pusat latihan penjara. Ini kerana selain mereka bertugas di ibu pejabat atau pusat-pusat latihan, mereka juga turut diarahkan untuk turun ke institusi-institusi menjalankan tugas-tugas rasmi seperti siasatan, pemeriksaan, auditan, aktiviti-aktiviti pemulihan, program-program dan sebagainya yang turut berhadapan dengan para banduan berdepan dengan risiko yang sama, Tuan Yang di-Pertua. Pada masa yang sama, beliau mahu kerajaan memberi perhatian terhadap kuartus penjara yang sudah uzur, terutama sekali peruntukan kerja-kerja baik pulih selain isu kekurangan kenderaan dalam operasi pemindahan banduan. Sementara itu, skim visa pekerja ladang disentuh Wakil Selayang William Leong Ji Kin yang mahu kerajaan bekerjasama dengan Australia. Minta kerajaan bekerjasama dengan Australia dengan skim visa pekerja ladang, tidak boleh tunggu sehingga ada aduan kerana keterangan adalah di dalam beberapa laporan di Parlimen Australia, iaitu laporan Hidden in Plain Sight 2017, laporan Joint Standing Committee untuk Modern Slavery Act, di mana keterangan oleh dua orang rakyat Malaysia iaitu Encik Saiful Hassan, editor utusan Malaysia yang telah bekerja undercover untuk memberikan keterangan tentang eksploitasi dan juga usaha peguam Tanah Raja. Dan ini adalah satu peluang yang baik untuk mengatasi masalah rakyat Malaysia yang bekerja di ladang Australia dieksploitasikan. Sementara itu, Wakil Bakri Yeo Bin pula menyarankan antaranya usaha mewujudkan Akta Perubahan Iklim dalam mencapai sasaran kerajaan ke arah negara neutral karbon 2050. Jika Malaysia mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadi carbon neutral 2050, maka saya rasa Akta Perubahan Iklim adalah sangat diperlukan. Oleh itu, perkara ketujuh wishlist saya adalah supaya kerajaan memulakan kerja merangka Akta Perubahan Iklim pada tahun 2022 dan menetapkan sasaran masa pembentangan rang undang-undang ini ke Parlimen. Sementara Wakil Seputih Teresa Kok pula menyarankan agar penggunaan kenderaan elektrik digunakan bermula di peringkat kerajaan. Usaha itu bagi mencapai sasaran penggunaan kenderaan elektrik 100% menjelang 2050. Juga penyediaan fasiliti lengkap pengecasan di kawasan-kawasan strategik di seluruh negara untuk kegunaan awam. Sekiranya kerajaan memang serius ingin mempromosi kenderaan elektrik dan kenderaan pelepasan karbon yang rendah, maka kenderaan-kenderaan rasmi kerajaan termasuk wildfire yang digunakan oleh anggota jemaah menteri haruslah ditukar kepada kenderaan elektrik atau yang berteknologi hijau yang lain seperti penggunaan NGV, CNG, biofuel.
Bertemu kembali. Kementerian Kesihatan KKM melarang penggunaan ivermectin dalam rawatan COVID-19 demi melindungi keselamatan rakyat. Timbalan Menterinya, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali menegaskan keputusan itu selari hasil kajian ITEC yang tidak mengesyorkan ivermectin dimasukkan dalam garis panduan rawatan COVID-19 kerana ia tidak mengurangkan risiko penyakit COVID-19 tahap teruk. Ia turut disokong kajian berskala besar seperti Ivercore COVID-19 dari Argentina dan Together dari Brazil yang menghasilkan dapatan sama. Pertamanya, kadar kemerosotan penyakit COVID-19 kepada tahap teruk adalah sama di dalam kumpulan ivermectin jika dibanding dengan kumpulan standard of care. Yang kedua, manakala bagi purata tempoh kemerosotan penyakit COVID-19 dari kategori 2 dan 3 kepada kategori yang lebih teruk iaitu kategori 4 dan 5 menunjukkan tiada perbezaan dan signifikan dari segi statistik berkaitan dua kumpulan ini. Tiga, tiada perbezaan ketara didapati dari segi kemasukan ke ICU, penggunaan alat bantuan pernafasan mekanikal, pemulihan simptom, parameter ujian darah dan resolusi imbasan X-ray dada. Tambah beliau lagi, analisis keselamatan melaporkan bahawa kejadian kesan sampingan adalah 3 kali lebih kerap berlaku di dalam kumpulan yang mengambil ivermectin berbanding kumpulan penjagaan standard SOC. Kebanyakannya adalah kes ciri birit. Datuk Seri Dr. Nur Azmi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Sibu Oscar Ling Chai Yeo. Sepanjang September hingga Oktober lalu, 187,690 usahawan dan koperasi yang terjejas akibat pandemik COVID-19 telah menerima bantuan pembiayaan termasuk moratorium. Turut dibantu lebih 7,000 perusahaan mikro, kecil dan sederhana melalui adaptasi teknologi. Kita telah pun mengatur beberapa program. Di antaranya kita memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang terjejas dengan bentuk pinjaman ataupun berbentuk grant, di mana bantuan ini ke Medac melalui agensi-agensi mereka, agensi-agensi yang sedia ada. Kita ada 11 agensi. Di bawah Medac kita telah pun memberikan skim-skim tertentu bagaimana untuk membantu usahawan. Dewan turut dimaklumkan sejak Januari hingga Oktober lalu, sebanyak 21,397 permohonan skim pendaftaran perniagaan prihatin SPPP telah didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. 15,053 daripadanya melibatkan permohonan daripada golongan B40, manakala bakinya terdiri daripada mahasiswa institusi pengajian tinggi IPT sepenuh masa yang terjejas pendapatan akibat COVID-19. Golongan B40 yang terjejas pendapatan akibat pandemik COVID-19 bagi membantu kelangsungan hidup golongan ini dengan mencuburi bidang perniagaan di samping menjana sumber pendapatan alternatif kepada penggajian terutamanya apabila hilang pekerjaan. Skim ini turut memberikan tumpuan kepada pelajar sepenuh masa di institusi pengajian tinggi untuk mendaftarkan perniagaan dan memudah cara mereka untuk menerokai bidang perniagaan yang berpotensi untuk menjana pendapatan melalui pengecualian fee pendaftaran. Ketika menjawab pertanyaan Wakil Rasah Cha Ki Chin, beliau turut memaklumkan permohonan SPPP masih dibuka dan kementeriannya mensasarkan 100,000 pendaftaran baharu diterima bagi skim berkenaan. Ia selari usaha merancangkan lagi fasa pemulihan ekonomi negara akibat pandemik COVID-19 seperti dirangka kerajaan melalui bajet 2022. Sementara itu, setakat 25 Oktober lalu, Pembangunan Sumber Manusia Berhad PSMB telah meluluskan lebih 85,000 pelatih bagi mengikuti pelbagai skim penempatan pekerjaan dan pekerjaan kendiri. Antaranya Place and Train, B40 Development dan Gerak Insan Gemilang GIG.
Skim-skim ini diwujudkan bagi tujuan membantu rakyat mendapatkan penempatan pekerjaan, bekerja sendiri dan menambah serta meningkatkan kemahiran mereka. Tuan Yang Dipertua menyentuh kepada menambah serta meningkatkan kemahiran, ingin dinyatakan bahawa elemen soft skill dengan izin ataupun kemahiran insannya turut diberi penekanan. Kerajaan sedar bahawa kemahiran insannya adalah amat penting dan merupakan nilai tambah dalam meningkatkan kebolehpasaran dan kebolehupayaan seseorang individu agar mempunyai daya saing dalam pasaran buruh yang semakin kompetitif. Beliau menjawab ahli Parlimen Shah Alam Khalid Abdul Samad. 583,427 orang kurang upaya OKU berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM setakat akhir bulan lalu. Jumlah OKU berdaftar itu masih rendah jika dibandingkan dengan keseluruhan 4.8 juta OKU di negara ini seperti dianggarkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Muhammad Harun berkata, pihaknya melancarkan program My Daftar OKU dalam usaha meningkatkan jumlah OKU berdaftar. Data OKU berdaftar penting bagi memudahkan proses penyaluran bantuan. Semenjak My Daftar OKU ini dilancarkan pada 27 Oktober 2021, sejumlah 4,932 permohonan baru sedang disantuni oleh JKM. Ini bermakna 4,932 orang OKU ini juga akan mendapat kad OKU secara digital. Pengendalian permohonan pendaftaran OKU secara talian ini akan memudahkan OKU seperti pertama, tidak memerlukan pengisian borang secara manual. Kedua, pengisian borang permohonan pendaftaran OKU dan pengesahan ketidakupayaan oleh pakar pegawai pengamal perubatan secara dalam talian sahaja dengan menggunakan sistem maklumat orang OKU kurang upaya. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Wakil Beaufort Datuk Seri Azizah Muhammad Dun. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan optimis kaedah penjualan rumah berkonsepkan bina dan kemudian jual BKJ dilaksana secara lebih menyeluruh dalam industri hartanah selepas tahun 2023. Ia susulan kajian dan cadangan pindaan terhadap Akta Pemajuan Perumahan, Kurungan Kawalan dan Pelesenan 1966 yang bermula sejak 2019 telah selesai. Ia dijangka dibentang di Parlimen pada suku ketiga tahun depan. Menterinya Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican berkata, kerajaan konsisten menyokong pandangan bahawa hala tuju pemajuan perumahan harus menuju kepada kaedah penjualan berkonsepkan BKJ bagi mengatasi isu pemajuan perumahan terbengkalai. Pertama sekali, jadual pembayaran. Perjanjian jual beli jadual G dan H yang akan bermiripkan kepada BTS, di mana bayaran peringkat awal hanya merangkumi 40%, manakala baki bayaran semasa pemakluman selepas pembeli menerima notis daripada pemaju bagi penyerahan pemilikan kosong dengan disokong oleh perakuan siap dan pematuhan CCC. Kedua, elemen tuntutan bayaran daripada pembeli oleh pemaju adalah ditolak 5%. Contohnya, jika tuntutan itu 40%, maka pembeli hanya akan membayar 35%, manakala semua pegangan ini akan hanya dilepas selepas mendapat CCC. Kerajaan negeri bertanggungjawab mendaftarkan setiap jalan raya termasuk di kawasan pedalaman di dalam sistem maklumat rekod jalan raya MARIS. Ia bagi membolehkan kerja penyelenggaraan dilaksana termasuk bagi jalan tanah dan berbatu. Program jalan luar bandar dan program-program infrastruktur lain yang dilaksanakan oleh kementerian ini adalah terhad untuk skop pembinaan dan menaik taraf infrastruktur. Selepas siap, projek-projek ini akan diserahkan kepada kerajaan negeri dan mereka bertanggungjawab untuk mendaftarkan projek-projek tersebut di bawah MARIS untuk tujuan penyelenggaraan berterusan. Kementerian ini juga tiada peruntukan khusus untuk atau tabung khusus bagi penyelenggaraan jalan tanah ataupun yang berbatu yang tidak disenggara di bawah MARIS, terutamanya di kawasan pedalaman.
Setiap ahli parlimen boleh mengemukakan permohonan menaik taraf jalan-jalan tanah dan berbatu termasuk jalan-jalan bekas balak kepada Unit Perancang Ekonomi EPU Negeri untuk diangkat sebagai projek baru di bawah rolling plan berikutnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP giat melaksana usaha komprehensif bagi memastikan harga ayam kekal stabil seterusnya tidak membebankan pengusaha dan pengguna. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata ia termasuk mengadakan kerjasama strategik bersama Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Kementerian turut melaksana pemeriksaan menyeluruh di peringkat pemborong dan peruncit bagi memastikan tiada aktiviti pencatutan harga ayam. Juga menubuhkan pasukan petugas khas bagi menangani isu kenaikan harga ayam di pasaran secara terus ke kawasan yang terlibat dengan aduan kenaikan harga. Ada fakta-faktanya luar daripada kawalan kita, ya. Tadi saya terangkan, hampir 100% makanan ayam ini kita terpaksa import daripada negara-negara pengeluarnya, daripada asing. Dan di situ juga mereka ini terdedah kepada beberapa faktor yang memberi kesan yang tidak positif juga kepada pengeluarannya. Kesan cuaca yang tidak membantu, ketidakstabilan ekonomi mereka dan sebagainya, dan juga persaingan permintaan ini di antara negara-negara yang terbesar. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan disahkan positif COVID-19. Perkara itu dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ketika sesi waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri MQT. Datuk Seri Taqiyuddin pada awalnya dijadual hadir ke Parlimen bagi menjawab soalan berkaitan usaha kementeriannya dalam mengatasi isu kepupusan Harimau Malaya. Soalan ketiga dalam sesi MQT itu dibangkitkan Ahli Parlimen Kemaman Cik Alias Hamid. Justru Datuk Seri Dr. Wan Junaidi hadir ke Dewan Rakyat bagi menggantikan Datuk Seri Taqiyuddin bagi menjawab soalan berkenaan. Makmal Forensik Hidupan Liar Kebangsaan diperkasa menjadi Center of Excellence bagi tujuan konservasi ex situ Harimau Malaya. Ia kini dilengkapi peralatan makmal berteknologi tinggi untuk meningkatkan kapasiti forensik. Dan juga kita mempertingkatkan teknologi kita untuk membuat research supaya breeding tu boleh kita buat secara sama ada secara natural ataupun insemination. Ini sudah kita kaji. Kita belajar daripada kepupusan kita punya badak dulu. Apabila kita meminta bantuan daripada negara lain, rakan yang terdekat kita pun tak mampu bantu kita. Jadi kita kena memperkasakan kebolehan kita sendiri dalam sudut ini. Dalam masa 5-6 tahun ini kita mesti bekerja keras untuk menghasilkan pengeluaran pembiakan anak-anak harimau ini dalam kandang ataupun dalam tu sebelum kita keluarkan mereka ke wild. Tapi dalam masa yang sama saya peringatkan lagi sekali, kita jangan lagi menebang hutanlah. Sekian laporan sidang Parlimen. Saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.